Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi berada pada bahagian muqaddimah Sahih Muslim yang begitu panjang namun penuh dengan manfaat dan faedah yang kita boleh ambil ibrah dan pengajaran, terutama daripada sudut cara penyusunan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala akan kitab sahihnya. Dan kalaulah kita lihat pada muka surat yang ke-13, bahawa ada beberapa perkara yang kita akan belajar dalam mukaddimah. Kita telah selesai baca berkenaan tentang apakah tujuan Imam Muslim menulis kitabnya, apakah penyebab kepada Imam Muslim rahimahullahu ta'ala menulis akan kitab sahihnya. Dan sekarang ini kita berada pada bahagian yang kedua, bahawa Imam Muslim menerangkan tentang tiga kategori, tiga jenis perawi-perawi hadis. Ada yang berada pada kategori paling tinggi, mereka yang hufaz, mereka yang hadis mereka bagus dan pada waktu itu jauh daripada sebarang kecacatan dalam periwayat hadis. Dan golongan yang kedua adalah pertengahan, mastur. Mereka ini tersembunyi, tak diketahui adakah mereka ada kecacatan ataupun tidak. Dan golongan yang ketiga adalah al-muttahamin, mereka yang telah dituduh dengan sebarang kecacatan dalam periwayatan hadis. Maka kita dah tiba pada muka surat yang ke-49 berkenaan tentang tiga kategori perawi hadis. Tiga kategori perawi hadis. Lalu bukan semua perawi hadis pada waktu itu boleh dipukul sama rata. Bukan semua perawi hadis pada waktu itu boleh dianggap sebagai boleh diterima periwayatannya. Dan ini sama juga macam zaman kita. Bukanlah semua pada waktu itu ilmuwan boleh kita ambil terus pada waktu itu kata-katanya. Kadang-kadang perlu dilihat daripada sudut pemahamannya, akidahnya dan sebagainya. Begitu juga bukan semua penghafal Al-Quran pada waktu itu kita boleh anggap yang mereka ini benar-benar ingat, benar-benar hafal dan sebagainya. Maka sebab itu mengajar kepada kita seperti mana para ulama hadis berhati-hati dalam untuk mencari hadis yang sahih. Maka sebenarnya mengajar kepada kita untuk berhati-hati dalam ketika mana berurusan dengan manusia. Bukan sekadar pada waktu itu kita melihat luarannya semata-mata, tetapi berhati-hati dengan apa yang kita lakukan bersama dengan mereka. Sebab kadang-kadang ada timbul soalan bahawa kenapa orang ni macam ni, padahal orang yang agama. Sebaliknya tak, bila dah bagi pinjam duit tak bayar dan sebagainya. Sebenarnya apa yang Imam Muslim mengajar kepada kita untuk berhati-hati di dalam melakukan sesuatu muamalah dengan manusia. Imam Muslim kongsikan daripada sudut konteks mengambil hadis, mengambil riwayat. Walaupun mereka semua ini adalah ilmuwan hadis, tapi ada riwayat yang kita boleh ambil, ada riwayat yang pada waktu itu ada kecacatan yang tidak boleh diambil. Kata Imam Muslim, فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلِ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى.
Kata Imam Muslim, daripada situ kan? Okey. Fa ammal qismul awal, maka adapun kategori pertama dalam kurungan perawi-perawi. Kita nak cerita tentang perawi hadis. Fa inna natawakha bawah tu dah diletakkan terjemah maksud. Maka sesungguhnya kami berniat, kami bertujuan an nuqaddima, untuk mengetengahkan al-akhbar, hadis-hadis allati yang hiya aslamu minal uyubi min ghairiha, ianya adalah selamat sejahtera daripada sebarang kecacatan daripada riwayat-riwayat yang lain, wa anqa, dan lebih bersih. Maka kategori perawi pertama yang Imam Muslim pada waktu itu nak pilih, daripada 300,000 hadis yang beliau beliau hafal, beliau ingat, dia nak pilih hadis-hadis yang mana perawinya pada waktu itu bersih daripada sebarang kecacatan. Nanti kita akan belajar, dan kita dah belajar pun pada hari Khamis, sebahagian daripada kecacatan-kecacatan yang ada dalam riwayat. Contohnya tadlis, contohnya mukhalafatus thiqah, dan banyak lagi terma-terma hadis yang kita telah baca daripada mukaddimah Imam Nawawi untuk syarahnya. Maka fokus kepada Imam Muslim, kategori yang pertama, bukan semua hadis pada waktu tu beliau dengar, beliau nak ambil, tapi beliau nak ambil hadis yang mana perawi-perawinya bersih daripada kecacatan dan selamat daripada sebarang kecacatan dalam meriwayatkan hadis. Sebab itu lihat kepada syarah Sahih Muslim, baris yang ketiga daripada bawah, aslam wa huna tammal kalam thumma btada'a bayan qawniha aslam wa anqa faqal min ay yakuna naqiluha. Maka sebenarnya anqa sampai situ dah habis dah ucapan dah habis sampai anqa aja. Min ay yakuna sebenarnya adalah jumlah yang baru, perkara yang baru. Dan min ay yakuna itu adalah apa? Ianya adalah, kita boleh nampak di situ bahawa ianya huna li ta'lil, adalah Imam Muslim nak menerangkan sebab kenapa beliau pilih hadis-hadis yang perawinya sejahtera, selamat daripada kecacatan, dan pada waktu itu bersih daripada kecacatan. Kenapa tak ambil je hadis mereka, lepas tu tapislah pada waktu tu tengok hadis mana yang ada kecacatan baru tolak. Ini tidak, nampak je perawi ni terus tolak. Kenapa begitu? Maka ada sebabnya kenapa Imam Tirmizi melakukan begitu. Maka Imam Muslim dia nampak dia dalam hadis ada perawi yang pada waktu itu bukan daripada kategori pertama dan kedua, pada waktu itu beliau terus tolak. Beliau nakkan perawi yang aslam wa anqa, yang selamat dan bersih daripada sebarang kecacatan. Min ay yakuna nakiluha, bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini adalah kerana nakiluha, perawi-perawi hadis perlu adalah ahlal istiqamah, adalah orang-orang yang istiqamah sentiasa fil hadis, di dalam periwayatan hadis, wa itqan, dan mestilah teguh dan kukuh, lima naqalu, terhadap apa yang mereka riwayatkan. Itu tujuan dia. Maka tujuan Imam Muslim, dia hanya ambil hadis yang bersih perawinya daripada kecacatan, sebab pada waktu itu dia menyebutkan perawi hadis mestilah istiqamah di dalam periwayatan dia. Dia tak boleh nak ambil hadis yang rosak, hadis yang ada kecacatan, hadis yang pada waktu itu perawinya, pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ditolak dan sebagainya. Tak boleh begitu. Hadis mestilah perawinya bersih daripada kecacatan-kecacatan yang boleh merosakkan hadis. Okey. Lam yujad fi riwayatihim, tidak didapati dalam periwayatan mereka, ikhtilaf syadid, percanggahan yang banyak, wala takhlitun fahish, dan campur aduk yang terlalu melampau. Maka tak nak. Tujuan, kata Imam Muslim, kita hanya ambil perawi-perawi yang bersih daripada kecacatan. Kita tak nak ada percanggahan dalam riwayat, dan kita tak nak ada campur aduk di dalam
riwayat hadis. Kama qad usira, seperti mana yang telah diketahui, fihi, dalam perawi-perawi yang hadisnya pada waktu itu bersih daripada kecacatan, ala kathirin minal muhaddithin, berbanding majoriti para ulama hadis. Wabana dhalika fi hadithihim, dan perawi-perawi yang bagus ni kita boleh nampak jelas bahawa perkara ini dalam hadis mereka. Mereka tak ada tokok tambah, mereka tak ada pada waktu itu kongsikan hadis yang tidak diketahui sumbernya dan sebagainya. Muka surat seterusnya, jelas ke jelas? Maka ini adalah jenis perawi pertama yang disukai oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Bersih dan selamat daripada sebarang kecacatan. Fa'idha nahnu taqassayna, maka apabila kami membawa akhbar hadhihi sinfi, hadis-hadis daripada kategori ini, minan nas, daripada kalangan manusia, iaitu daripada kalangan perawi, ata'abna, kami juga menurutinya, akhbaran, dengan hadis-hadis yaqa'u fi asanidiha, yang mana terdapat pada sanadnya ba'du man laysa bil mausuf, sebahagian perawi-perawi yang tidak bil mausuf, disifatkan bil hifzi, dengan kekuatan hafazan, wal itqan, dan keteguhan, kasin fil muqaddam, seperti kategori perawi yang terdahulu, qablahum, sebelum daripada mereka. Maka ini kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah perawinya taklah sehebat kategori pertama. Kategori pertama perawi dia dahsyat, perawi dia hebat, perawi dia pada waktu itu diterima oleh semua para ulama hadis. Tapi perawi kategori yang kedua ini, mereka tak adalah dituduh berdusta, tak adalah pada waktu itu dituduh mereka reka hadis, tak ada. Cuma situasi mereka ini mastur, pada waktu itu masih lagi tidak diketahui. Status mereka ini pada waktu itu tidaklah begitu dikenali. Maka timbul soalan, nak ambil hadis daripada mereka ke tidak? Imam Muslim, beliau ambil hadis daripada kategori yang kedua ini. Faham ke faham? Okey. Maka apakah beza kategori pertama dan kedua? Kategori pertama disepakati oleh semua para ulama hadis bahawa mereka ini bagus riwayat mereka dan teguh pada waktu itu periwayatan mereka daripada sebarang kecacatan. Kategori yang kedua, ada ulama terima, ada ulama berdiam diri, kerana pada waktu itu mereka tak begitu dikenali. Okey. Ala, beserta annahum, bahawa sesungguhnya mereka, wa in kanu, walaupun adalah mereka, fima wasafna, pada apa yang disebutkan, fima wasafna, pada apa yang kami telah sebutkan, dunahum, bahawa adalah mereka lagi kurang, lagi bawah kedudukan berbanding daripada kategori pertama. Namun kenapa Imam Muslim masih ambil hadis daripada mereka? Fa inna isma sitr, kerana title as-sitr, as-sitr maksudnya apa? Mastur. Sebab itu lihat kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lihat kepada syarah Sahih Muslim, baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada atas, baris yang ke-9 daripada atas. Fa inna isma sitra, pada waktu itu ianya memberi makna mastur, bermakna mastur. Maka kerana sesungguhnya walaupun perawi ini tidaklah sebagus kategori pertama, tapi kenapa Imam Muslim masih ambil hadis daripada mereka? Fa inna isma sitr, kerana title mastur, maksudnya tertutup daripada kecacatan, wasidik, orang yang jujur berkata benar, wa ta'atil ilm, beroleh bahagian ilmu, maksudnya ada ilmu, yashmiluhum, tetap meliputi mereka. Sebab itu Imam Muslim kata, aku ambil hadis daripada mereka. Kenapa nak tolak? Walaupun mereka ni berada pada kategori kedua, hafalannya tidaklah begitu kuat, itqannya tidaklah begitu kukuh, periwayatannya tidaklah begitu istiqamah, tetapi mereka ini masih lagi belum dituduh dengan dusta, dengan wadah. Mereka hadis
kenapa nak ditolak pada waktu itu periwayatan mereka? Walhal fa innasma sitr, title ataupun panggilan ataupun gelaran mastur, tersembunyi, tertutup daripada kecacatan, wasidik, dan juga panggilan jujur, wa ta'atil ilm, panggilan bahawa mereka ini beroleh bahagian daripada ilmu, yashmiluhum, tetap meliputi mereka. Sebab itu kata Imam Muslim, aku ambil hadis daripada kategori yang kedua juga, walaupun mereka ini tidaklah begitu kuat seperti kategori yang pertama. Sebab itu lihat kepada syarah Muslim baris yang kedua, 4, 6, 8, baris yang ke-8. Maka pada perkataan atba'na, kami susuli, kami turuti dengan bawakan hadis daripada kategori yang kedua, maka kata para ulama, faqad qaddamna fil fusul, telah kami bawakan dalam perbincangan sebelum ini bahawa adakah Imam Muslim sempat ambil hadis daripada kategori yang kedua ataupun amir taramathul maniyah, dia tak sempat buat dan meninggal dunia. Maka kata para ulama, warrajih annahu wafabih, dan yang tepatnya adalah Imam Muslim sempat membawa hadis-hadis daripada kategori yang kedua dalam kitabnya sebagai kadangkala dalam bentuk mutaba'ah dan seumpamanya. Jelas ke jelas? Okey. Lalu siapakah contoh perawi-perawi daripada kategori pertama dan kedua? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka contoh kategori pertama dan kedua seperti maka ini ke atas gariskan bawah tu, misal contoh untuk kategori yang kedua. Siapakah contoh kategori yang kedua? Atha' bin Sa'ib, Yazid bin Abi Ziyad, Laith bin Abi Sulaim wa adrabihim, dan perawi-perawi hadis seumpama mereka, min hummalil athar, daripada pemikul-pemikul riwayat, wa nuqalil akhbar, daripada perawi-perawi hadis. Terima kasih banyak-banyak Dr. Salihin, terima kasih banyak-banyak. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka kata Imam Muslim, kategori perawi yang kedua pun kami ambil. Walaupun kadang-kadang ada orang pertikaikan, kenapa tak ambil perawi kategori pertama aja? Pada waktu itu mereka yang benar-benar disepakati, diterima oleh semua para ulama hadis. Kata Imam Muslim, sebab mereka ini tak dituduh dengan dusta, tak dituduh dengan bohong, tak dituduh dengan mungkar dalam periwayatan. Maka siapakah contoh mereka? Atha' bin Sa'ib, Yazid bin Abi Ziyad, Lais bin Abi Sulaim. Dan siapakah mereka ini? Kalau kita lihat dalam syarah Imam Nawawi bawakan pada waktu itu kisah hidup secara ringkas ketiga-tiga perawi kategori kedua yang dibawakan contoh oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka kata Imam Muslim, fahum, maka adalah mereka ini, wa in kanu, walaupun adalah mereka, bima wasafna, seperti mana yang telah kami sebutkan, minal ilmi, daripada mempunyai ilmu, wasitir, dan pada waktu itu terpelihara daripada kecacatan dalam periwayatan hadis, inda ahli ilmi, di sisi para ilmuwan hadis, ma'rufin, dan keadaan mereka dah dikenali, semua orang tahu mereka ni tak ada masalah dalam periwayatan hadis, tak ada kecacatan dalam periwayatan hadis. Mereka ini mastur, terpelihara daripada kecacatan hadis, dan semua ulama hadis tahu. Faghairuhum, namun, maksudnya namun selain daripada mereka, min aqranihim, daripada orang-orang yang sezaman dengan mereka, mimman indahum, mereka-mereka yang di sisi mereka, ma dzakarna, apa yang telah kami sebutkan, minal itqan, daripada keteguhan periwayatan, wal istiqamah sentiasa dalam periwayatan hadis-hadis yang sahih, fil riwayat, yafdulunahum, mereka akan tetap lebih utama, lebih bagus, fil hal, pada setiap keadaan, wal martabah, dan kedudukan. Okey, walaupun sebenarnya kategori kedua ni bukanlah mereka yang ditolak, riwayat mereka diterima, tetapi Imam Muslim nak ingatkan kita,
tetap kita tak boleh nak pukul sama rata. Dalam perawi hadis, kita tak boleh nak pukul sama rata. Kenapa nak beza-bezakan? Semua mereka ni ulama', semua mereka perawi hadis, semua mereka adalah begini. Sepatutnya kita anggap mereka semua sama. Kata Imam Muslim, tak boleh. Dalam periwayatan hadis tak boleh. Ada kategori pertama, ada kategori kedua. Walaupun kategori pertama dan kedua, pada waktu itu mereka ini riwayat mereka diterima, mereka taklah ditolak periwayatan mereka, tetapi tetap mesti kena ada beza. Sebab kategori pertama, periwayatan hadis mereka bagus, istiqamah, itqan, pada waktu itu sempurna periwayatan hadis mereka. Kategori kedua, pada waktu itu kata Imam Muslim, bawah sedikit. Dan ini menjadi pengajaran untuk kita. Bukan semua ilmuwan pada waktu itu adalah sama. Tak sama. Bukan semua ilmuwan. Macam saya, pada waktu itu adalah orang yang level bawahan. Pada waktu itu, kita bukanlah pandai. Kita sekadar baca terjemah. Tak boleh nak disamakan dengan ulama'-ulama' yang kedudukan lebih tinggi. Maka mengajar kepada kita, level ilmuwan pun pada waktu itu tak boleh dipukul rata semuanya. Tak boleh. Pada waktu itu kita dengar dia cakap, oh, ustaz ni cakap, betul lah ni. Tak boleh. Maka mengajar kepada kita, zaman kita pun, pada waktu itu kita kena berhati-hati. Lagi-lagi zaman kita, masing-masing bukan seperti zaman Imam Muslim. Pada waktu itu, mereka punya level ilmu mahir dalam pelbagai bidang. Terima kasih banyak-banyak Zalia Haji Muhammad. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat semua. Level setiap ilmuwan tak boleh sama. Imam Muslim terangkan, walaupun mereka ini ada ilmu, mereka ini jauh daripada kecacatan, ma'rufin dan dikenali, Imam Muslim mengingatkan kita, level setiap perawi hadis mesti dibezakan. Mesti dibezakan. Dan ini bukanlah pada waktu itu nak mengaibkan perawi hadis. Sama juga zaman kita, mendidik kepada kita orang yang mana mahir dalam bidang tajwid. Maka janganlah pada waktu itu kita pergi ambil permasalahan fiqah daripada dia. Itu yang menjadikan kadang-kadang kita mendapat jawapan yang berbeza. Orang yang mahir dalam akidah, maka pada waktu itu kita tanya soalan akidah kepada dia. Orang tajwid, kita tanya soalan tajwid pada dia. Orang yang mana ilmu hadis, maka baru kita ambil pengajaran daripada pengetahuan hadis dia. Orang yang mahir dalam fiqah, hukum ahkam, baru kita rujuk dia. Kita tak boleh nak pukul rata semua ilmuwan adalah sama. Dan ada tingkatan-tingkatan dalam ilmuwan dia. Maka Imam Muslim mengajarkan kepada kita perkara tersebut. Sebab itu kata Imam Muslim, li'anna hadha, kenapa nak dibezakan kategori-kategori? Kita kata, mereka ni semua ada ilmu kot, semua sama. Tidak. Li'anna hadha, kerana sesungguhnya perbezaan kategori ini, inda ahli ilmi, di sisi ahli ilmu, darajatun rafi'ah, adalah satu kedudukan yang tinggi, wa khaslatun saniyah, dan satu sifat yang tinggi. Saniyah bermaksud rafi'ah. Maka Imam Tirmizi mula bawakan contoh yang mana mereka ini walaupun semua ada ilmu, semuanya adalah ulama hadis, perawi-perawi hadis ini, kita sendiri boleh nampak bahawa kedudukan mereka tak sama. Sebab itu perlu dibezakan. Kata Imam Muslim, ala tara, tidakkah kamu melihat, annaka, bahawa sesungguhnya kamu, iza wazanta, apabila kamu membandingkan, wazana menimbang, membandingkan, haula istalasah, tiga ulama hadis yang kita telah sebut nama mereka, yang mana mereka ini daripada kategori yang kedua, Atha' bin Sa'ib, Yazid bin Abi Ziyad, Laith bin Abi Sulaim. Tiga ini yang kami telah sebutkan, Atha', Yazid, Laith. Kita cuba bandingkan, kata Imam Muslim, dengan Mansur bin Mu'tamir, Sulaiman Al-A'mash, Ismail bin Abi Khalid. Kita mungkin tak kenal nama-nama ini, tapi sebenarnya mereka ini famous di kalangan perawi-perawi hadis. Dengan mereka yang terkenal dengan fi itqanil hadis, mereka teguh dalam periwayatan hadis, wal istiqamah fi, dan sentiasa di dalam periwayatan hadis yang sahih.
wajadtahum, kata Imam Muslim, kamu akan mendapati mereka mubayinin, adanya perbezaan dalam periwayatan mereka. La yudanunahum, tidak boleh mendekati kedudukan mereka perawi-perawi hadis yang datang daripada level kedua. Tak boleh. Dan kita pun kadang-kadang kita dengar ilmuwan yang pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ilmuwan yang mana kita dengar jawapan mereka, ucapan mereka beza. Setiap ilmuwan pada waktu itu tidak boleh disatukan kategori. Lagi-lagilah kalaulah ada orang yang bila bercakap kerana pada waktu itu dia ada tujuan yang tertentu, nak mengejar habuan yang tertentu, pada waktu itu nak mengejar habuan duniawi yang tertentu, beza cara dia memberi jawapan ataupun bercakap berbanding dengan para ulama yang pada waktu itu tujuannya semata-mata kerana Allah dan sebagainya, apatah lagi daripada sudut ilmu dan sebagainya. Jelas ke jelas? Okey. Mungkin ada orang kata, kenapa nak beza-bezakan? Ini semua ilmu Allah kot. Ini semua ilmu Allah. Kenapa nak beza-bezakan kategori 1, kategori 2, kategori 3 seperti yang Imam Muslim buatkan khas untuk periwayatan hadis? Maka kata Imam Muslim, tak ada keraguan mereka semua ada ilmu. Tetapi Nabi SAW sendiri suruh kita treat, layan manusia berdasarkan kedudukan dia. Dan Al-Quran pun jelaskan, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, setiap orang berilmu akan ada orang yang lebih berilmu daripada dia. Maka Al-Quran pun bagi kategori, setiap orang yang berilmu akan ada orang yang lebih tinggi ilmu daripadanya. Sebab itu kata Imam Muslim, la syakka, tidak diragui, inda ahli ilmi bil hadis fi dhalika, di sisi ahli ilmu tentang periwayatan hadis perkara ini. Semua tahu, tak ada keraguan bahawa perlu dibezakan para perawi mengikut kategori mereka, tahap mereka. Lilladhi istafadha, lagi-lagi bagi orang yang telah diberikan limpahan ilmu, indahum, dan di sisi mereka, min sihhati hifzin, mereka pada waktu itu mempunyai hafazan yang baik, hafazan yang sahih, hafazan yang elok, seperti Mansur, Sulaiman Al-A'mash, Ismail bin Abi Khalid, wa itqanihim, dan pada waktu itu mereka terkenal dengan keteguhan periwayatan mereka terhadap hadis mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka-mereka yang kategori pertama ini, kata Imam Muslim, lam ya'rifu misla dhalik, kita tidak akan mengenali seperti itu sifat daripada perawi yang level kedua seperti Atha, Yazid dan Laith. Maka takkan boleh disamakan. Terima kasih banyak-banyak Ummi Abi, terima kasih sahabat-sahabat semua. Wa fi mithli majra haula, dan seperti itu juga berjalannya contoh, idza wazanta, apabila kamu nak membandingkan bainal aqran, di antara orang yang sama zaman. Sama zaman pun sama, walaupun guru yang sama, tetapi kadang-kala anak murid pada waktu itu ada yang kategori pertama, bagus periwayatan hadisnya, ada yang pada waktu itu kategori yang kedua. Walaupun guru yang sama, walaupun pada waktu itu zaman yang sama, sebab manusia berbeza. Contohnya siapa? Ibn Aun, Ayyub As-Sakhtiyani, bersama dengan Auf bin Abi Jamilah dan Ash'as Al-Humrani. Maka dibawakan pada waktu itu 4 contoh perawi ini. Wahuma, dan mereka ini sahib al-Hasan, adalah anak-anak murid Hasan Al-Basri dan juga Muhammad ibn Sirin. Okey. Kama anna Ibn Aun wa Ayyub sahibahuma, seperti mana Ibn Aun dan Ayyub Sakhtiyani, mereka pada waktu itu adalah anak murid yang sama dengan Auf bin Abi Jamilah dan Ash'ath bin Al-Humrani. Mereka berempat ini sama guru, tetapi dua yang pertama takkan mungkin boleh sama dengan kedua yang terakhir, iaitu Ash'ath dan juga Auf bin Abi Jamilah. Sebab itu kata Imam Muslim, illa annal baun, kecuali sesungguhnya perbezaan, bainahuma, antara dua orang yang pertama
dan dua orang yang kedua, wa baina hadzain ba'idun, adalah amat jauh, fi kamalil fadl, pada kesempurnaan kelebihan, wa sihhatin naqal, dan sahihnya periwayatan. Jauh beza. Walaupun sama guru, tapi bila para ulama hadis nampak pada waktu itu yang itqan, ulama hadis akan ambil. Dan ulama hadis tak akan ambil sentimen, dia ni pun tetap pada waktu itu belajar sama kot, guru yang sama dengan perawi yang kategori pertama tadi. Tidak. Pada waktu itu dibezakan kategori mereka. Wa in kana Auf, walaupun perawi yang dua terakhir tadi, Auf dan Ash'as al-Humrani, ghaira madfu'in, maka tidaklah mereka tertolak hadis mereka, an sidqin, disebabkan tidak ada kejujuran, wa amanah, dan tak ada amanah dalam periwayatan hadis di sisi ahli ilmu. Bukan pada waktu itu mereka ini ditolak, tetapi tetap dibezakan dalam periwayatan hadis, supaya hadis yang Imam Muslim ambil adalah hadis yang benar-benar sahih. Walakinnal hal, dan akan tetapi keadaan, ma wasafna, adalah seperti yang kami telah sebutkan, minal manzilah inda ahli ilmi, bahawa ahli ilmu pada waktu itu membezakan kategori-kategori di antara perawi hadis. Ini yang Imam Muslim nakkan kita benar-benar faham. Ilmu, ya, semua orang ada ilmu. Hadis, semua orang cerita tentang hadis. Hadis, semua orang sampaikan hadis. Setiap orang kata Nabi SAW bersabda. Setiap orang cakap Nabi SAW bersabda. Persoalannya, adakah hadis yang disampaikan itu dia adalah hadis yang sahih, ataupun sebaliknya, ataupun hadis yang direka-reka. Maka kita nak kenal hadis ini bagaimana. Hadis tu tak boleh bercakap. Kita nak kenal daripada perawi yang kita dapat hadis tersebut. Maka kalaulah perawi itu daripada orang-orang yang kategori pertama, maka bila kita dengar je hadis mereka, kita terus ambil. Kerana itqan mereka pada waktu itu, kekuatan pemahaman mereka tentang hadis Nabi SAW. Tapi bila tiba pada golongan yang kedua, kita berhati-hati sedikit. Dan pada waktu itu kita tak pukul rata semua perawi hadis adalah sama yang kita boleh terima periwayatan mereka. Maka kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa innama massalna haula fi tasmiyah liyakuna tamthiluhum simatan yasduru an fahmiha man ghabiya alaihi tariqu ahli ilmi fi tartibi ahli fi. Maka kata Imam Muslim, kami jelaskan seperti ini supaya orang yang jahil daripada cara para ulama hadis menyusun perawi-perawi, pada waktu itu dia boleh faham. Dia boleh faham. Sebenarnya bukan semua hadis pada waktu itu kita boleh terima. Kena berhati-hati dengan perawi-perawi hadis. Sebab itu para ulama mereka bukan sekadar kaji hadis, mereka kaji perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan itulah yang akan menentukan status hadis tersebut. Maka kata Imam Muslim, wa innama massalna, dan hanya sesungguhnya kami mendatangkan contoh-contoh daripada perawi-perawi hadis yang kami sebutkan, fit tasmiyah, dalam menyebut nama. Imam Muslim sebut nama. Sebab itu nanti Imam Muslim terangkan, menyebut nama dalam kes-kes periwayatan hadis tidaklah dikira sebagai mengumpat ataupun menuduh ataupun mencacatkan pada waktu itu perawi-perawi hadis tersebut. Dan hanya sahaja kami mendatangkan contoh mereka-mereka ini secara sebutan nama, liyakuna, supaya adalah tamsiluhum, contoh mereka, simatan, menjadi tanda, yasduru an fahmiha, yang keluar daripada pemahaman mereka, man ghabiya, orang yang jahil, alaihi, ke atasnya, tariqu ahli ilmi, bagaimana cara para ulama hadis, fi tartibi ahli, dalam menyusun menyusun kategori perawi-perawi hadis padanya. Sebab itu kita nampak, kenapa tak semua perawi hadis saya boleh terima riwayat dia? Kenapa tak semua perawi hadis pada waktu itu para ulama hadis tak bersangka baik ambil hadisnya? Tidak. Sebab setiap perawi ada yang kategori pertama dan ada yang kategori yang kedua. Jelas ke jelas? Namun dalam masa yang sama,
tidaklah pada waktu itu mengurangkan kedudukan sesiapa. Masing-masing masih lagi perawi yang tidaklah ditolak periwayatan mereka. Cuma dibezakan, ada yang kategori first class dan ada yang kategori pada waktu itu second class. Okey. Kata Imam Muslim, fala yuqassir, maka tidak dikurangkan birrajulil alil qadar, akan perawi yang tinggi martabatnya, an darajatih, daripada kedudukannya. Takkan dikurangkan. Orang yang kategori pertama akan dihormati dan dimuliakan. Begitu juga wala yarfa muttadi'al qadar, dan tidak akan ditinggikan kedudukan orang yang rendah pada periwayatan hadis, fauqa manzilatih, lebih daripada kedudukannya. Dan ini penting. Jangan kita kurangkan kedudukan orang yang dah sepatutnya berada di tempat yang tinggi daripada kalangan perawi hadis, namun dalam masa yang sama jangan kita terlalu over meninggikan orang yang sebenarnya kedudukannya adalah rendah. Jangan buat begitu, maka haru biru periwayatan hadis. Kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wa yu'ti, lalu hendaklah kita berikan setiap yang berhak padanya akan hak masing-masing. Wa yunazzil, dan kita tempatkan setiap orang manzilatah pada tempatnya. Wa qad dzukira, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin, sesungguhnya beliau telah berkata, amarna Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami an nunazzila, untuk menempatkan orang ramai, manazilahum, pada tempat mereka, ma'a, bersamaan, ma nataqa bihil Quran, apa yang Al-Quran ada sebutkan tentang perkara ini daripada firman Allah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang berilmu pasti ada orang berilmu yang lain. Maka Al-Quran penyebut bukan semua orang berilmu adalah sama, maka ada kategori dan tahap-tahap mereka. Jelas ke jelas? Fa'ala nahwi ma dzakarna, maka bersamaan dengan apa yang telah kami sebutkan daripada minal wujuh, daripada pelbagai perkara, nu'allif, maka kami mula menulis dan menyusun ma sa'alta, apa yang kamu telah minta daripada hadis-hadis daripada Nabi SAW. Maka Imam Muslim mula nak menyusun, dan beliau tak kumpul rata semua hadis masukkan, tidak. Beliau tapis, dan beliau hanya nak ambil perawi daripada kategori pertama yang kita sebutkan tadi, kategori yang Masya Allah perawinya, dan juga disokong sebahagian daripada perawi-perawi hadis kategori yang kedua. Okey, bagaimana pula kategori yang ketiga? Maka kata Imam Muslim, kami langsung tak ambil hadis daripada mereka. Yang ini kita akan sambung kemudian insya Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi insya Allah.